Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'. Dua imam baru jatuh kuasa masjid, sidang jemaah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, petang ini, kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah Maghrib kita membicarakan tentang tayammum. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan, ya. Jadi sebahagian daripada ulama menyebut bahawa antara masa yang mustajab doa ni adalah ketika mana hujan turun. Kenapa? Kerana hujan itu adalah rahmat. Ya, jadi bila rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu turun, maka ketika itu kita disunatkan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi moga-moga apa yang didoakan sama ada di kita sendiri oleh Tuan Imam tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa kita. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan masuk menyambung lagi perbicaraan kita pada tayammum, iaitu tayammum ini fardu dia ada 5, ya. Yang pertama dulu niat, dan hari ini kita tengok yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keduanya, iaitu rukun yang kedua bagi tayammum, ialah memindahkan tanah kepada anggota, dan jika ditahankan tangannya akan debu yang dibawa oleh angin dan disapukan mukanya memadai ia. Maknanya, daripada tanah, maka tanah itu kita pindahkan ke anggota. Maknanya tepuk, pindah ke anggota. Jadi maknanya anggota yang pertama muka tu lah. Jadi dia kata kalau ditahankan tangannya akan debu. Maknanya debu datang, kita tahan tangan gini tak? Kena. Debu tu melekat pada tangan. Kan debu bawa dah angin, kita tahan. Ya. Faham tak? Maknanya kalau padang pasir tu, pasir apa ni, debu, tanah, ya. Ingat benda ni mesti tanah. Ya, kalau arang tak boleh. Tepung tak boleh. Benda-benda pun apanya, benda-benda lain selain daripada tanah tak boleh. Kapur tak boleh. Ya, batu, adakah batu itu tanah, ya? Dia tak boleh. Dia mesti tanah, ya, debu tanah. Dan disapukan mukanya. Maknanya disapu mukanya, maka memadai ia. Maknanya cukup dan sah. Dan wajib disertakan niat tayamum yang tersebut pada permulaan memindahkan tanah
dan dikekalkan niatnya hingga menyapu satu suku daripada muka. Maknanya dah tepuk tadi. Nawaitu tayammum listibahatis salah lillah. Dikekal. Kan dah tepuk tadi. Kalau banyak sangat, ya, ingat. Kalau ada cincin, ya, kalau ada cincin, masa yang pertama tadi tak apa, tak pecat. Tapi masa kedua tu ulama kata wajib cabut. Sebab apa? Takut tak menyeluruh kena tangan. Debu tadi. Debu yang tadi tak tangan kita, jari kita tadi takut tak menyeluruh, maka kita kena pecat, cabut cincin. Jadi tepuk. Ya, tepuk. Kalau banyak sangat, kita katuk. Ya. Ataupun tiup. Banyak sangat. Kekal lah kan, kita tengok kuning muka. Kena tak. Dia Islam ni, dia lawang kan. Tak. Tak adalah dia kabur Allah. Comot muka bertayamum. Itu maknanya orang tu tak reti. Kalau dia kata comot muka tu kan, balik. Buat benda ni muka ni. Tayamum. Maknanya dia tak pandai. Tepuk. Ya. Katakan kita di rumah sekarang ni orang tak tepuk tanah dah. Mungkin dia letak atas meja. Tepuk sebelah. Niat jangan tepuk tempat yang sama. Walaupun ada lagi di dalam mustakmal. Ya. Tepuk. Kira sekali. Kalau banyak sangat. Ataupun tiup. Biasa orang kira lah. Orang pekan panggil kira. Orang panggil sini panggil benda tak? Lebih kurang. Tak? Tepuk. Tak. Lepas tu. Maka sapu. Sapu daripada atas. Masa tepuk tu tangan kena jarang. Jangan gini. Jadi daripada atas, jarang kat tangan ni. Maka kita turun. Pelan-pelan. Sapu. Ya, tangan ingat ni. Jari kita ni, gini. Kan tuan-tuan buat. Gini. Ya, hidung ni. Kena sini. Ya. Mesti ke buat gini? Buat begini tu mana gini tu selesai lah. Ya. Kalau tak nak buat begitu pun tak apa. Ya. Tapi begitulah tepuk. Tangan daripada atas tempat kita nak wuduk tadi. Turun. Ya. Hidung kita penuh. Ya. Tangan ni jangan lupa ni ibu jari ni tepi ya. Jadi begitulah. Ya. Lepas tu tepuk sekali lagi. Ustaz 3 kali macam wuduk. Tak, sekali je. Makruh kalau buat banyak kali. Umur 3 kali lepas tepuk lagi sekali. Tak, sekali je. Jangan nak buat 3 kali. Ya. Umur dia kamu kias kepada wuduk. Tak, ulama kata sekali. Kerana apa? Kerana Rasulullah buat sekali. Jadi sebab apa makruh? Kerana tak mengikut apa yang dibuat oleh Rasul. Adabnya tak kena. Memandai-mandai pula. Ya. Jadi dah tepuk tadi, maka tepuk sekali lagi. Ya, tak perlulah niat dah. Tangan pula. Ya. Jadi tangan ni ingat. Jangan sapu. Maknanya kena tangan belah kiri, pergi belah kanan. Bawah dulu. Ya, cincin buang, sapu. Sampai ke bawah. Lepas tu naik ke atas. Ya, naik ke atas. Ingat, jangan kena ke tapak, jangan kena. Maka atas. Sebab apa tak kena tapak? Sebab tapak ni dah ada tadi. Betul tak? Sekali lagi. Gini. Contoh buat gini. Ambil atas. Ujung jari. Daripada ujung jari. Gini. Sampai ke siku. Lebih sikit. Lepas tu pusing ke atas. Lepas tu gini. Turun. Lepas tu bertemu ibu jari. Bertemu ibu jari tolak. Nampak? Kiri pula. Ambil hak kanan tadi. Debu hak kanan tadi kan? Tak kena kan? Bawah. Naik ke atas. Sapu. Temukan ibu jari.
bacalah doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menjadi minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Habis. Bolehlah sembahyang. Gitu. Ya. Mudahlah. Ya. Mana itulah mananya paling kuranglah, ya. Rasanya tak kurang tu sempurna tu, ya. Jadi maka jika berhadas ia kemudian daripada memindahkan tanah, harus menyapu dengan dia dengan dibaharukan niat yang lain pula dahulu daripada menyapu. Jadi kalau berhadas tu maka kena anu semula lah. Ya, kalau terkentut, tengah buat terkentut pula. Ya. Maka niat je semula. Katakan pak dah ambil tu, dah kira itu terkentut pula. Tak perlulah sapu lagi. Niat je. Ya, boleh. Ya. Tak perlu. Ya. Dan yang ketiga dan yang keempatnya, menyapu muka dan dua tangannya serta di dua sikunya dengan 2 kali pukul. Sekali kerana menyapu mukanya dan sekali menyapukan 2 tangannya, dan tiada ta'yin pula dan tiada ta'yin pukul bahkan jika dihantar tangannya atas tanah yang halus debunya dan bergantung dengan tangannya dengan ketiadaan pukul nascaya memadai. Mana tak perlu kita ta'yin ini penyapu ni kena nak sapu muka, yang ni nak kena sapu tangan, tak payah. Ta'yin ni nak tentu tak payah. Bila pukul je niat tu terus atas macam tadi, pelan-pelan. Sapu lagi, kira lagi, mata kanan atas, lepas tu kiri pula atas. Jangan nak basuh kaki pula. Orang ambil kaki pula sapu, tak ada. Ya, kaki tak ada. Ya, tak ada kaki. Ingat muka dan tangan. Tak kiralah tuan-tuan, maknanya tak kiralah sama ada nak semayang benda yang wajib. Benda yang wajib semayang apa dia? Semayang fardu dan semayang apa dia? Qada. Qada ni wajib. Jangan kau tak wajib pula. Ya. Tapi kalau semayang sunat boleh banyak. Kalau semayang fardu, 1 fardu dan beberapa sunat sahaja. Nak masuk fardu lain, tak boleh guna tayamum itu, kena tayamum lain walaupun tidak berhadas. Ini pesanan. Pesanan penaja. Ya. Mana tak kentut pun, kena juga. Dan ingat ambil tayamum selepas masuk waktu semayang. Ya, tak boleh orang nak azan dah baru kita tayamum, tak boleh. Lepas siap dah orang azan masuk waktu walaupun azan tak habis. Tak semesti kena tunggu azan dulu, ya. Kena tunggu azan habis budak, tak semestinya. Maknanya dia disebut masuk waktu. Ya. Dan kita kena ingat kalaulah kita tayamum kerana tak ada air dan kita yakin bahawa akhir waktu asar, kan katakan kita asar 4 suku sekarang ni. Rasanya 4-5 minit kan orang kata air adalah, maka lebih afdal kita tunggu walaupun pada saat akhir sembahyang kalau kita yakin air ada. Mana tak boleh tayamum. Kita dah bincang dah dulu, ya? Tapi lama sangat dah. Ya? Jadi maknanya, dan yang ketiga menyapu mukanya dan tangannya serta 2 siku. Ingat siku ni mesti, ya. Sunat lebih sikit. Itu saya kata tadi. Sapu bawah, ya. Bawah lebih sikit tolak. Bawah lebih sikit tolak. Ya, ingat. Sebab apa tak kena dengan ni? Kerana tangan ni, Ustaz, ngapa pula tak kena? Ngapa kalau nak kena ibu jari? Sebab tangan ni tadi dah ada debu. Dan wajib kalau rasa cincin tu jenis ni, ya, jenis ketat sikit, maka wajib cabut. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi tapak tangan ni oleh debu. Dia kena. Sebab tu dia kena daripada mula tu, penuh ni. Ya, sebab tu kena jarang tangan tu penuh.
Atas ni pun maknanya bertemu habis balik. Ya, penuh. Jadi daripada atas ni penuh. Sebab apa yang ni tak? Sebab yang ni pun dah kena debu, ya. Jadi kita gitu. Jadi itulah, ya, mudahlah, ya, maknanya kita apa ni, ya. Dan kelimanya tertib, maka wajib didahulukan menyapu ke atas mukanya, atas menyapu dua tangannya, sama ada tayamum daripada hadas kecil atau hadas besar, atau daripada mandi sunat dan lainnya, dan ditambahi pada majmuk 6. Ya. Maknanya kena tertib, kena muka dulu, tak boleh tangan. Katakan pak tersapu tangan, muka dok lagi. Adakah tangan tadi dikira? Tak dikira. Maknanya kena sapu semula. Ya. Jadi kalau terlupa tu, ya, maknanya kalau kalian tersilap kan, malu jarang tayamum ni. Saya rasa sejak umur 40 tak pernah lagi. Tak pernah tayamum lagi. Tuan-tuan ada tayamum? Tak ada tak? Dah tak ada keperluan air, hujan sokmo. Kena tayamum tak? Jadi tayamum ni bukan hadas kecil saja, hadas besar pun tayamum. Ya. Jadi lepas apa ni ada berjunuk waktu malam ke siang ke, ya. Maknanya ada besar perempuan ke tak ada berair, nak mandi wajib macam mana nak sembahyang, kena tayamum. Ya. Jadi maknanya walaupun kita hanya basuh ni, dia menggantikan air. Jadi maknanya hadas besar, hadas kecil boleh kita gunakan tayamum untuk membolehkan kita solat. Dan yang fardunya adalah satu saja. Sebab itu kalaulah khutbah Jumaat, katakan tok imam khutbah Jumaat air tak ada, maka satu tayamum untuk khutbah Jumaat, satu tayamum untuk sembahyang Jumaat, 2 kali. Makmum? Makmum pada sekali tu je lah. Ya. Tak payahlah makmum pulak celubu pulak ke bawah cari tanah dah. Imam saja. Ya. Imam saja yang 2 kali. Ya, kerana dalam mazhab Syafi'i 2 Jumaat itu dikiaskan kepada 2 rakaat dalam solat. Maknanya dia kirakan benda yang wajib kan. Bila kita fardu, maknanya antara syarat khutbah tu mestilah khatib dalam keadaan tidak berhadas, wajib. Jadi yang makmum ni tunggu je lah. Jadi tapi semuanya mesti berlaku. Katakan tok imam tadi, tok khatib tengah-tengah dia bertayamum, tiba-tiba ada air. Nak settle, habiskan khutbah ke, ambil air untuk berwudu. Maka jawapannya ialah kena berhenti sekejap, sekadar yang diharuskan oleh adat kita, kata sekejap. Katakan tengah tu ni tak ada berair, dia tadi tak ada berair, dia pun baca khutbah, tiba-tiba tengah-tengah tu air keluar dalam kat kolam. Maka dia turun sekejap, ambil wudu, kemudian dia sambung balik khutbah. Sampai setara tu. Ya, sampai setara itu. Kalaulah katakan kita semayang, dah habis semayang, maka ada air, maka tak perlulah kita semayang semula. Qada, tak payah. Kekallah. Kalau dah habis tadi, tiba-tiba ada air, ya, tiba-tiba keluar tu hujan ke apa semua sekali ke, maka ketika itu tak perlu lagi kita qada ataupun kita semayang kali kedua. Ya. Maknanya, dan ditambahi yang keenam. Dalam kitab Majmu', Imam Nawawi dia tambah 6. Satu rukun lagi 6, iaitu 5 yang tersebut yang tadi. Niat, memindahkan debu ke anggota, ya. Kemudian membasuh muka dan apa yang keempat dan kelima, ketiga yang keempatnya menyapu kedua muka dan serta tapak tangan, yang kelimanya tertib, dan yang keenamnya ditambah dalam kitab Majmu' yang tersebut, dan mengkosatkan tanah, dan maknanya mestilah kita kosatkan tanah, mestilah
kita niatkan baru kita menyapu tadi pada tanah. Mesti tanah. Ingat, debu ni mesti tanah. Kalau kan kita katakan ada pasir, kita tumbuk, tumbuk. Ya, boleh tak? Ya, pasir bukan tanah. Pasir bukan tanah, tak boleh. Dia mesti tanah. Dalam mazhab Syafi'i, dia mesti tanah. Ya, tak boleh benda selain daripada tanah. Ya. Dan dalam kitab Raudatul Talibin ada 7, iaitu 6 yang tersebut dan tanah. Maknanya selain daripada kita kasatkan kita menyapu tabu dia, ialah kita kasat kita niatkan itu adalah debu tanah. Dan yang ketujuh itu mestilah tanah. Tanah betul-betul tanah. Maknanya kalau ada bedak tepi dinding rumah anak main, tiba-tiba ada bedak, tak boleh. Ada tepung, tak boleh. Ada kapur, tak boleh. Pasir halus, tak boleh. Dia mestilah debu tadi, dia kasatkan debu tadi ialah tanah. Dan dia yang ketujuh, dia disebut dalam kitab Raudah, dia mesti tanah, betul-betul tanah. Hari ni kita boleh beli, ya. Hari ni kita boleh beli debu ni. Ya, kalau kat hospital tu rasanya ada. Tanyalah orang hospital, ya. Mungkin kat STAA tu memang ada lah. Itu dia. Ya. Ya. Ni ya. Dia jual paket begini, ya. Ni. Ini debu. Ya, ini daripada ni. Jadi kena konsep ni, ya. Jadi taburlah ni atas ni meja zak. Ya, tabur. Tu dia kena konsep tadi. Tabur atas, jangan ada kipas tak. Tak sembuh ke muka pula, ya. Cari tabur. Lepas tu dah siap tu pula. Mekah ni. Beli kat Mekah ke ni? Dekat depan pejabat pos ke? Darul Ansar. Dekat Kuantan Perik. Jalan kat Kuantan Perik hari esok bawa budak-budak nak debu tayamum satu. Boy. Ya. Terai di rumah. Boleh tuan. Saya pun tak terai lagi. Ngajar je tuan-tuan tapi tak pernah buat, ya. Tapi bagi orang yang tu dia boleh lah, ya. Kadang-kadang kita tak boleh sapu, ya. Dalam mazhab kita kita kena, kalau orang yang ada masalah, ya, pada anggota-anggota dia, maka dia kena tayamum, ya. Jadi macam-macam lah masalah ini adalah dalam perbahasan ulama-ulama lah, ya. Ada yang mengatakan tak perlu kita, contohnya kalaulah kita ni berbalut kaki kita, tangan kita, ada ulama kata al-mashu ala insabah, sapu di atas balutan tu sapu air je, tak perlu tayamum. Dalam ada juga ulama kata kena tayamum. Macam-macam pandangan. Gunalah mana-mana yang tuan-tuan rasa yakin untuk digunakan, ya. Jadi inilah debu tayamum, ya. Untuk kita debu tanah ni, ya. Tanah mana dia ambil ni, ya. Gaya kalau tengok ke labelnya Mekah. Ya. Jadi tak kisahlah, tapi maknanya benda ni ada berapa ringgit ni? RM2. Banyak ni. Ya. Lepas ni bolehlah bisnes tanah. Ya. Hari ni semua duit. RM2 banyak ni. Ya, RM1 je. Ya. Ya. Dia penuh ni. Memang banyak ni lah. Banyak. Banyak ni. Yelah kalau tabur tu kan. Boleh lah, ya. Jadi lepas ni siapa nak bisnes boleh lah. Bisnes tanah. Tuan-tuan, benda-benda begini jangan kita khabar. Memang sebenarnya ada keperluan. Sebab dalam agama kita ni, sebab apa kita tak tahu apa hikmahnya. Sebab itu ulama fiqh dia khabar kita tak perlu cari hikmah, tapi kita hanya kena cari illah. Maknanya jangan cari hikmah apa ya Allah, sebab apa Allah suruh buat muka dengan tapak tangan. Sebab apa? Ngapa orang tanya, ustaz ngapa ya tayamum ni muka dengan tangan je, ngapa tak kaki? Apa salahnya sapu pak kira letak rambut sikit? Tak. Ngapa tak sapu kaki? Saya tanya. Itu bukan, ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan dulu, Syekh Da'al Fatani dalam kitab Furud Masail, dia sebut bahawa dia kata ada perintah Allah itu adalah ta'abbudi. Ya, ada perintah Allah tu kita kena patuh kerana sebagai pengabdian kita pada Tuhan. Maksud pengabdian tu maknanya tanda kita patuh dan mentaati segala apa yang disyariatkan oleh Allah. Macam yang saya sebut dulu, cium Hajar Aswad. Buat apa nak cium batu tu? Batu lain banyak lagi. Tapi Nabi buat, kita ikut. Begitu juga sapu khuf yang kita belajar dulu-dulu. Ya, sebab apa tak sapu bawah kaki? Kena sapu atas kaki. Ini semuanya benda-benda yang tidak perlu kita fikir sampai tak boleh nak tidur. Sebab apa? Ini adalah satu benda yang telah disyariatkan dalam agama kita. Banyak benda-benda yang lain. Ya, benda-benda yang hari ni kadang-kadang macam kita khabar. Contohnya macam kita kata, sebab apa ustaz hari ni orang perempuan dapat satu bahagian, lelaki dapat dua bahagian. Ya, saya pernah tuan-tuan ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia tanya kenapa perempuan dapat satu bahagian, lelaki dapat dua bahagian, sedangkan dia kata perempuan hari ni lelaki banyak mengabaikan tanggungjawab. Kadang-kadang anak hanya lelaki saja, anak perempuan yang menanggung dan sebagainya. Saya kata itu adalah perintah Allah, maka kita kena patuh sebagai tanda pengabdian kita kepada segala perintah Allah. Jangan banyak tanya. Ya, kalau benda yang dah disyariatkan, jangan banyak tanya. Ya. Yang seterusnya, dan sunat tayamum itu beberapa perkara. Setengah daripadanya, maknanya ada tayamum pun ada perkara yang sunat. Ya. Yang pertama, mengucap Bismillahirrahmanirrahim tatkala memulakannya. Ya, memulakannya. Ya. Maka tatkala memukulnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Kalau nak tahan abuk banyak, Bismillahirrahmanirrahim. Tahan abuk banyak. Lekat. Begitu. Jadi masa nak tepuk tu, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nawaitu tayammum li istibahatis salat. Ya, maksudnya dah sekitar tu baru kita. Dia macam kita sembahyang. Usalli fardal zuhri. Ya. Usalli saja aku sembahyang fardu zuhur. Allah. Ya, mana Allahu akbar tu saja aku sembahyang fardu zuhur. Akbar tu maka dah sempurna. Ya, ingat fardu zuhur, fardu isyak, fardu maghrib sampai situ saja. 4 rakaat kalau tak boleh, maka tak perlulah tak diwajibkan kerana itu adalah sunat. Dan menyapu muka pihak atas ke bawah. Ya, menyapu muka pihak atas ke bawah. Jadi yang macam saya sebut tadi, sunat kita menyapu daripada atas ke bawah. Sapu. Buat pelik sikit. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Ya. Nak buat pelik. Kita ni kadang-kadang manusia ni dia suka buat benda hak lain. Ya, boleh. Tak adalah sampai tak sah. Ya. Tapi jadi gini pula lah. Ya. Masuk kata payah pula. Tuhan tu dia buat lawa kita tak? Hidung kita dia bukan mancung kata, bukan mancung gini, dia mancung ke bawah gini. Jadi tu yang mudah sapu tu. Tak, muka kita ni pun daripada gini Tuhan jadikan gini tak? Ada orang muka bulat, ada orang muka pepeh, ada orang muka macam-macam lah. Bujur sirih lah, macam-macam orang kita ni kan. Bujur sirih. Mana lagi? Entah, tak reti lah. Bulat dah. Ada belaka istilahnya. Tak? Orang Melayu. Ya? Jadi macam-macam. Ya? Jadi menyapu muka pihak atas ke bawah. Yang seterusnya dan mendahulukan menyapu tangan kanan atas yang kirinya. Macam saya kata tadi. Sunat. Kanan dulu. Sapu kanan. Naik atas. Sapu kiri. Naik atas. Ya, jadi begitulah
Maknanya kena dahulukan. Kalau nak mula kiri dulu, maka bukanlah satu benda yang salah, tapi hukumnya adalah makruh kalau sengaja. Ya. Dan menyedikitkan debunya seperti dipukulkan dua tepi tangan. Jangan tepuk bahan selalu. Boleh, sikitnya nampaklah tak mengajinya. Ya. Ya, penuh muka ni ha. Ya, kalau warna ni orang muka macam saya ni gamaknya bergaluh muka. Ha? Kuning tak? Ya. Ya. Macam orang pakai style, ada orang pakai style. Ya. Nengok janggut ya, hak hitam tu kuning janggut. Lah. Ya. Jadi maknanya kira dulu. Kira. Sama ada tepuk, dia kata menyedikitkan debu seperti dipukulkan dua tepi kanan. Ni kanan ni pukul. Pukul dua. Ya, kira. Berapa kali? Bahanlah berapa kali. Tengok banyak lagi. Kalau tidak tiup. Jangan tiup dengan liu. Ya. Ya, jadi itulah ya, sunat ya. Dan menjarangkan anak jarinya. Saya sebut tadi. Sama ada tepuk tadi. Sapu ni pun kena jaga. Daripada atas. Kena jaga. Ya. Tangan ni semua kena jaga. Biar dia sampai belakang ke muka ni. Ya. Jadi sebab tu muka ni temu. Ya. Bawah ni ingat. Bawah hidung. Ya. Begitu juga tangan ni bila sini. Jarangkan tangan supaya semua sampai. Jarangkan tangan semua sampai. Ya. Dan menyelati akan anak jarinya jika sudah sampai debu antaranya, maka jikalau tiada maka wajib ia. Ya. Menyelati akan anak jarinya jika sudah sampai debu antaranya, maka jikalau tiada maka wajib dia. Mana kena wajib menyelati. Sebab tu tadi bila tu cincin cabut. Ya. Cincin cabut. Ya. Jadi kena. Ya. Jadi kita kena menyelati. Ya. Jari kita ni supaya debu tu sampai. Sebab kalau debu tu banyak, dia dah ada dah kat sini. Kita boleh tengok lah. Okay. Debu ni. Ya. Dan setengah daripada bahawa jangan diangkatkan tangannya daripada anggotanya hingga sempurna sapu. Jangan angkat. Jangan begini. Lepas tu angkat sekejap. Ini. Itu yang dia kata jangan angkat tu. Takut jadi mustakmal. Takut jadi mustakmal. So, jangan angkat. Turun. Jangan angkat, janganlah terangkat tangan. Jam tu mana hak ada jam tu cabut-cabut lah. Walaupun jam mahir ke. Hak mana cincin ada cincin swasta ke, cincin saka ke cabut. Ya. Ini cincin ni tak boleh cabut ni. Ya, cincin saka. Ya, sayang sangat. Ya, sayang hak Tuhan dulu. Ya, baru sayang hak dunia ni. Ya. Sehinggalah sempurna sapunya. Sampailah habis tadi. Barulah kita angkat. Sebab tu yang saya sebut tadi, kalau di muka ni dia sampai gini. Mana lekat ke atas tu dia sampai habis tu. Sampai ke ni. Dia ajar begitu. Ya. Begitu ya, tangan tadi dah sampai gitu. Sampai habis ni. Sampai habis jari ni. Habis ni jari ni. Ya. Ni. Gitu. Ya, sampai habis. Ya. Dan setengah dan menghadapkan kiblat. Seperti juga wuduk, maka kata tayamum juga kita naklah dia galakkan kita, sunat kita menghadap kiblat. Ya. Dan ghurrah dan tahjil. Maknanya iaitu membasuh barang yang lebih daripada yang wajib daripada muka pada yang pertama dan daripada dua tangan dan dua kakinya pada yang kedua dalam Fathul Wahhab. Maknanya saya kata tadi tangan ni
ya, muka ni atas ni lebih sikit tak apa ke atas ni daripada anak rambut kita tu. Kan? Lebih sikit tak apa. Ke bawah. Telinga ni pun walaupun kata ni lebih sikit tak apa kena ni. Bawah ni pun. Ya. Janggut ni kalau ada tak apa kau. Tak payahlah sampai nak basuh semua. Nak kena janggut macam kita wuduk tak perlu. Ya. Tapi daripada atas ni. Ambil sapu habis. Ya. Kalau tangan tadi. Kena lebihkan juga saya kata. Sebab tu kita tarik sampai habis sini. Ya, tarik habis sini. Batu naik ke atas. Ya, naik ke atas. Ya, tarik bawah tadi habis ke bawah ni. Ya, lebih ni guran muhjal. Gurah ni ialah hak atas kepala. Tahjil ni yang tangan ni. Tapi tuan-tuan tak payahlah nak mengapai perkataan gurah dengan tahjil. Ya, cukup membuat apa yang ada saja ya. Mana kalau buat kat sini je boleh dah. Buat kita tadi saya sebut buat bawah ni. Kan? Tapi kalau kita buat sampai ke sini je, siku je boleh dah. Naik ke atas. Boleh dah. Tapi sunat lebih ke bawah ni sikit. Macam juga kita wuduk. Jadi wuduk tu kalau air tu sampai sini pun tak apa dah. Siku kan? Tapi eloknya wuduk tadi dia sapu air sampai kemari atas. Ya, air tu sampai ke atas. Itu adalah sebab apa Nabi kata umatku pada hari kiamat mereka itu muka dia bercahaya anggota wujud guran muhjalina min athari sujud, muka dan tangan dia berseri-seri pada hari kiamat kesan daripada wuduk yang sempurna. Ya. Oh, masuk waktu dah. Ya. Tak apa, kita habiskan dulu, tuan-tuan ya. Dan sunat dan setengah daripadanya menanggal cincinnya pada pukul yang pertama dan wajib ditanggalkan dia pada pukul yang kedua jika tiada sampai debu di bawahnya, dan jika sampai maka sunat jua. Maknanya cincin ni kalaulah pada tepukan yang pertama untuk muka, maka sunat kita cabut. Ya. Tetapi pada pukul yang kedua, wajib cabut. Sekiranya debu tadi tidak kena. Sebab kalau orang cincin hak besar lagi lah. Dekat senci dia punya tu. Tak ada, senci tak. Besar ni. Jadi bawah ni tak kena. Ya. Apalah jenis orang hak mata dia penuh atas ni. Oh ini mahal ni ustaz ni, saya beli batu benda hak ada tu, jarum mah. Oh kalau lagi ke Mekah. Ya. Yang banyak jual jarum mah ni dekat Jakrona. Oh. Ya datang. Haji jarum mah. Kita jarum mah mana rupanya dalam tu dia ada nampak mah. Kan. Jarum mah. Dia tahu orang Melayu ni, orang Melayu bab-bab begitu. Nombor satu. Jarum mah. Ya, kemudian ni boleh buat apa ni? Kayu gokak. Kalau tengok Arab ni dia kuman Melayu je. Tak? Mana ada dia pergi ke Arab gokak-gokak, tak ada. Orang kita lah macam-macam gokak ni boleh apa ni kalau rendam kan. Ada juga gokak ya. Nunjuk ketentuan sikitlah ya. Ada juga gokak. Orang gokak kita gokak juga ya. Tapi jangan percaya. Ini kan habis direndam adalah air anak panas. Suak rendah. Tangan dia entah benda-benda ada. Ni ya. Jadi dulu keluar dah. Ya, jangan kalau kita percaya gokak ni boleh mengurangkan demam panas anak. Gokak ni boleh ngalah hantu apa semua, dia boleh jadi syirik. Jaga tuan-tuan. Ya. Benda-benda ni kadang-kadang sebabnya dikatakan kayu gokak ni lah kayu yang digunakan untuk membuat bahtera Nabi Nuh, dan kayu gokak ni jugalah dikatakan adalah kayu yang digunakan untuk tongkat Nabi Musa. Tapi tuan-tuan ingat bahawa la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tak ada benda yang boleh mudarat, beri manfaat di langit di dunia ni kerana semua dengan izin Allah.
Ya, jadi kita jangan percaya. Pakailah. Ya, jangan percaya pula. Ya, ini rendah dah lain. Ya, anak nak periksa tak? Umur. Tiap hari minum air kokak. Ya, hai. Ya. Ada. Ya. Kalau ada orang sini senyap je lah. Ya. Jadi ni. Ada gini, kita ni masalah. Dok orang kita ni dia mudah percaya. Dok saya tak ngabur ke tuan-tuan. Mula-mula saya baca dulu. Kita jadi confident juga. Sebab apa? Bila sebut kayu batra Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa, ya juga. Kan Nabi. Takkan tak percaya. Tapi bila dah kita tengok, adakah dia tu sumbernya daripada hadis yang sahih, ataupun semata-mata khabar-khabar Israiliyat dan sebagainya, maka bila kita baca lagi apa yang disebut oleh ulama-ulama, maka kita kena lah percaya bahawa yang memberi menyembuhkan itu adalah daripada Allah. Melainkan sekiranya perkara tersebut dilakukan sendiri oleh Rasulullah, baru boleh ikut. Contoh dia apa? Kismis. Tak. Apa ni buah kurma. Apa kurma Nabi dah? Ajwah. Ha? Ajwah ni memang, ajwah ni tuan-tuan, ni cerita kurma pula dah. Ya. Ajwah ni, kalau tuan-tuan nak beli di Madinah, kalau hak murah tu, itu memang ajwah juga. Tapi bukan ajwah yang ditanam di tanah Madinah. Yang tanah yang Nabi kata ajwah ni siapa yang makan pagi dan makan waktu malam dia terpelihara daripada sihir dan racun ni, ialah ajwah yang ditanam di tanah Madinah. Itu. Meher sikit. Ya, kalau hak tu 80, 70 dia mungkin pergi 120. Kalau orang kita tahu, berbekas belinya. Ya. Percaya sangat. Tak apa, hak itu betul. Boleh percaya. Sebab ada hadis Nabi. Begitu juga dengan habbatus sauda. Ya, biji alus. Warna hitam. Syifa'un likulli da'il sam. Obat semua jenis penyakit melainkan racun mati. Ya, ini memang buat. Itu kalau tuan-tuan pergi kedai ayam ngoh tu, ada madu habbatus sauda power. Orang kita cukup. Berapa ni? Madu ni dah satu dah Nabi sebut dalam Quran. Ya. Yang kedua habbatus sauda. Campur dua ni. Ini hari ni tuan-tuan tengok macam benda za'farannya. Ini semua makanan sunnah, boleh pakai. Boleh pakai. Ini tak apa sebab Nabi yang guna. Ya. Tapi tak ada dengar Nabi rendam kayu gokar, tak ada. Tak ada. Jadi kalau orang kata ustaz apa ni betul ni ada ustaz khabar. Jadi kalau ustaz terkhabar, khabar ustaz minta tolong bawakan saya mana yang Rasulullah guna gokar ni. Kalau dia boleh bawa hadis tu, tuan-tuan tolong bawa saya. Saya boleh rendah gokar ni. Bagi tuan-tuan minum. Bagi terang hati tak? Jadi kita kena begitulah ya. Mana kena tengok pasal-pasal. Kadang-kadang hari ni disebabkan kita ni nak sehat, disebabkan nak baik sakit, disebabkan nak berjaya, akhirnya kita terjebak dalam satu jenayah, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala wal iyazubillah. Ini kena jaga. Jadi kurma ni saya khabar kita dah. Ya. Jadi kurma ni kena ada di rumah. Walaupun puasa dah habis, kurma ada lagi. Baguslah. Kismis. Ya. Minyak zaitun. Ni satu lagi. Ya. Minyak zaitun ni, saya banyak kali cerita ke saya tak tahu cerita. Tuan-tuan rajin tak tengok masak dalam Astro. Saya ni walaupun tak minat masak, kadang-kadang suka je tengok orang masak ni. Suka tengok je lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam Astro, ya, hal masak ni, tuan-tuan tengok orang putih. Dia masak, dia tak pakai minyak apa? Minyak nyor ni. Minyak kelapa sawit, tak pakai minyak soya, tak pakai minyak jagung, tak pakai. Dia pakai minyak mana? Minyak zaitun. Ini. Zaitun ni, bukan nama orang zaitun. Berapa banyak disebut dalam Al-Quran. Banyak kali. Wattini wa zaitun. Kemudian yang surah An-Nur tu tadi. Ya.
Zaitun la syarqiyatin wala gharbiyah tu, itu banyak. Minyak zaitun. Ya. Jadi benda-benda ni, mana yang kata ustaz, mana bagus, minyak zaitun ke minyak gamat? Minyak zaitun lah. Kita gilang kawi je gamat selalu. Bila ada orang beli minyak gamat ni mesti tanya. Bila gilang kawi? Adalah. Okay. Raja juga orang beri ya. Jadi ini. Boleh pakai belaka ya, tapi maknanya yang saya sebut sunnah. Ya, minyak zaitun, buah zaitun. Siapa yang rasa kolesterol tinggi-tinggi tu, makan buah zaitun. Ya, makan buah zaitun, maka insya-Allah maknanya dia tu kita yakin bahawa ini adalah daripada Nabi. Ya, begitu juga benda-benda lain, cuka, tamar, khil. Ya. Jadi minyak cuka-cuka banyak dah hari ni tuan-tuan. Kita tak perlu, Malaysia ni, orang kita ni memang bab-bab sunnah ni saya respect. Kalau tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan pergilah kedai ayam ngoh tu, ya. Beli Darul Ansar ni mahal ni. Kalau beli kedai ayam ngoh murah lagi ni rasanya. Ada ayam ngoh jual ni tak tahu. Ya. Darul Ansar ni dia mahal lah sebab dia sewa situ mahal. Tak. Tapi kalau tuan-tuan nak cuba boleh lah ya. Mana beli warna kuning jadi ya. Kuning. Hari tu siapa pergi contemporary, beli. Ya, balik ke rumah tu tabur atas talang apa pula ya. Bukan nak makan ke apa, nak test. Ya, nak test tayamum. Boleh ya. Sebab kita kalau nak menggunakan mungkin tidaklah ya. Dan maknanya tadi cincin kena cabut. Wajib kalau dia tak sampai. Kalau katakan ustaz yang saya ni sampai sebab dia longgar je, sunat cabut. Kalau tanah tak sampai wajib, kalau sampai pun tetap sunat, terutama pada tepukan yang kedua untuk tangan. Ya. Dan setengah daripadanya membaca doa yang kemudian daripada wudu. Yang saya baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Dan ada macam-macam doa, versi doa ni banyak ya. Dan tiada sunat mengulangi menyapu lebih daripada sekali jua. Maknanya janganlah nak buat 3 kali. Umur dia kira buat banyak ni. Berapa kali? 6 sekali. Muka 3 kali. 2. Muka lagi 3 kali. Macam wuduk. Tak. Yang Nabi buat sekali, jangan nak buat banyak kali. Allah ustaz, tanah banyak. Benda kisah. Bukan masalah tanah banyak. Masalahnya tak mengikut apa yang Nabi buat. Itu je point dia. Ya, itu saja point dia. Tidak ada benda yang lain melainkan itu saja. Kita ni littiba. Kalau tengok dalam kitab-kitab fiqh yang bahasa Arab, bila kata sebab apa buat littiba, kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tayamum ini maknanya walaupun kita jarang buat, tapi kita kena belajar. Sebab apa? Sebabnya kadang-kadang kita tidak tahu apakah akan datang yang berlaku kepada diri kita. Ya. Apa seperti mana yang saya sebut ya, benda ni tak pernah terfikir. Seperti mana yang berlaku di Mesir ya, hari ni tuan-tuan. Dan kemarin kerajaan kita dah mengumumkan memang tak boleh hantar dah. Ya, tahun ni tak hantar dah orang kita pergi ke Mesir. Ya. Jadi macam-macam, bila dah tak boleh tu macam-macam lah ya. Di sana juga anak-anak kita, tapi sahabat-sahabat saya masih lagi yang menghantar berita tu selamatlah. Ya, tapi dia tak galakkanlah ya pergi. Ya, sebab apa? Sebab perkara tersebut maknanya boleh menggugat ataupun boleh mengancam keselamatan ya. Dan yang membatalkan tayamum, maka kita akan tengok ya. Jadi itu adalah yang kita tengok, dan insya-Allah pada minggu akan datang kita akan melihat pada perkara yang membatalkan
tayamum, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Saya tak dengar. Tak, dia itulah saya khabar tadi, ya. Dia begini. Tapi ini dia keluar sikitlah. Dia ada dua pandangan. Yang saya kata tadi, kalaulah tangan tadi berbalut. Ya, tangan tadi berbalut. Yang pertama, dia kata ketika mana kita tadi, yang pertama dalam mazhab kita, masa kita nak balut tadi, mestilah kita ada dalam keadaan tidak berhadas. Maknanya kita suci lah. Ya. Ataupun, maknanya kita balut, katakan orang kena simen, ya, tangan dia dah memang tak boleh. Simen, kau nak cabut. Tak. Jadi ada di kalangan ulama kata menggunakan al-mashu 'alal isabah, iaitu menyapu air di atas balutan. Mana kita berwuduk, kita sapu je air tu. Ya. Menyapu air di atas balutan tu dah memadai tanpa perlu kepada tayamum. Ni. Tetapi ada juga di kalangan ulama kata sapu-sapu tapi tetap kena tayamum. Jadi kalau yang macam tadi, kita sapu je lah macam tadi. Ya ada tadi. Dia begitu. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan al-mashu 'alal isabah. Menyapu air di atas balutan luka kerana memang hadis sahih. Sebenarnya dalam bab ini hanya mazhab Syafi'i sahaja yang mengatakan bahawa kita kena tayamum juga. Tapi mazhab lain dia kata tidak. Jadi saya rasa lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan untuk kita menyapu air di atas. Itu bukan nyapu air itu sapu sampai basah, tidak. Air itu ada di atas tu je sebagai syarat. Ada pandangan yang mengatakan begitulah. Dalam bab al-mashu 'alal isabah. Insya-Allah kalau ni mungkin minggu satu lagi, minggu depan Ustaz Badrul saya akan terang hak ni. Ya, lepas kita habis cerita tentang batal tu mungkin saya boleh terangkan tentang al-mashu 'alal isabah tadi. Ya, sapu di atas balutan. Macam kaki kita ke, ya. Kita boleh begitu. Malah sebab dalam mazhab Syafi'i ni dia agak ketat sikit. Kalau kita tak sapu, katakan kita belat tangan. Ya, kita belat ni kena belat ataupun kena simen. Kalau kita sapu dalam keadaan kita berhadas, kita kena qada balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau gitu agak menyusahkan pada pandangan ulama ataupun para mazhab yang lain. Tekan kita nak qada balik. Mana kalau kena simen 10 hari, maka kena qada 10 kali 5, 50 kali waktu solat. Itu menurut pandangan. Sebab itu saya kata tadi, benda ini adalah masalah khilafiyah. Masalah ada percanggahan di kalangan ulama. Jadi kita gunakanlah mana yang boleh kerana ijtihad itu dia tidak membatalkan ijtihad yang lain. Tapi insya-Allah kalau tu nanti saya cuba rujuk dengan kitab-kitab yang lebih muktabar, mungkin saya boleh terang masalah ni dengan lebih detail insya-Allah. Ada soalan lain? Ya, jadi insya-Allah saya akan cuba terangkan benda ni. Ya, kadang-kadang tak teringat semua juga, ya. Mungkin takut saya tersalah ataupun sebagainya, nanti kita akan terang dalam. Mungkin ya, sebab kita ni membatalkan tayamum. Tapi dia ada ni. Dan jika tayamum seorang kerana sakit dan umpamanya, kemudian diketahui ada air, tiada batal. Ni. Nanti mungkin dalam ni ya. Bila kita baca nanti ada saya boleh kaitkan, kita kaitkan insya-Allah. Ya. Jadi itu saja untuk kita kongsikan pada malam ni. Insya-Allah sekiranya ya, ada kekurangan, ya, ada kesalahan, saya minta maaf daripada tuan-tuan sekalian. Ya, kalau insya-Allah kita akan sambung perbicaraan kita tentang tayamum ini pada minggu yang satu lagi, jika diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang salah datang daripada diri saya sendiri. Minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf daripada tuan-tuan sekalian.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah.